selamat pagi, salam sejahtera, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sihat ya. Oke, kita sambung mitosis dan meiosis, iaitu pembahagian sel ya. Oke, sebelum ni kita sudah faham apa itu kromosom, apa itu DNA dan apa itu gen. So, sekarang kita tengok pembahagian sel. Okey, kita kena tahu pembahagian sel tu ada dua jenis, iaitu mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis. So, selepas cikgu explain pasal mitosis dan meiosis ni, kamu sepatutnya boleh jawab soalan-soalan ni ya. Kamu kena tahu mitosis dan meiosis ni berlaku di mana pada manusia dan tumbuhan. Kemudian menghasilkan berapa sel anak. Mitosis berapa sel anak, meiosis berapa sel anak. Kemudian bilangan kromosom dan kandungan genetik mitosis dan meiosis tu macam mana? Adakah dia sama dengan sel induk ataupun tidak. Kemudian sel induk membahagi berapa kali pada mitosis dan meiosis berapa kali. Dan pindah silang. Apa itu pindah silang? Pindah silang nanti kita tengok. Adakah dalam mitosis berlaku pindah silang ataupun tidak. Begitu juga dalam meiosis. Okey, selepas cikgu explain mitosis dan meiosis, kamu sepatutnya boleh jawab soalan ya. Okey. Kita tengok mitosis. Okey. Ini rajah ini ada di dalam buku teks, so kamu boleh tengok juga buku teks lah. Okey. Benda pertama kita kena tahu, sebelum mitosis ni berlaku, dia ada proses lain yang berlaku di dalam nukleus, tapi itu tidak ada dalam silibus kamu. Jadi kamu tidak perlu tahulah. Okey. So benda pertama yang kamu kena tahu ialah kita kena tahu di dalam mitosis ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 stage. Okey? Ada 4 proses yang berlaku. Ada 4 peringkat yang berlaku dalam mitosis, iaitu profasa, metafasa, anafasa, telofasa. So, yang pertama kena ingat namanya ni. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Kalau cikgu biasa ingat macam ni. Pak Mat. Kamu ingat Pak Mat. Siapa tu Pak Mat? Pak Mat itu P profasa, M metafasa, A anafasa dan T telofasa. So Pak Mat, ingat Pak Mat, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okey, itu benda yang pertama kena ingat namanya profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Pak Mat. Okey? Okey, yang seterusnya kita kena tahu di dalam setiap peringkat itu apa yang berlaku. Okey, kita tengok dulu profasa. Okey, profasa. Tengok profasa, apa yang berlaku semasa profasa. Okey, kromosom memendek dan menebal. Okey, sebelum tu, di dalam kromosom, sebelum proses mitosis ni berlaku, di dalam profasa, di dalam nukleus ni, kromosom tadi tu akan berlaku proses duplikasi dan replikasi. Maksudnya, sorry lah, tak cantik pula lukisan cikgu. Sekejap ya, cikgu padam. Okey. Okey. Sebelum berlaku mitosis, kromosom di dalam nukleus, sudah tahu kan tadi, sebelum ni cikgu sudah explain kromosom tu ada di dalam nukleus sel. Okey. Kromosom di dalam nukleus tu, okey, ini kita sudah tahu ini ialah kromatid. So kromosom ni dia akan menduplikasi dan mereplikasi. Dia akan salin dirinya. Okey, ini satu kromatid, kemudian akan ada lagi satu di sini. Okey. Yang kedua ni adalah exactly sama dengan yang pertama. Okey. So ini satu kromatid, ini satu lagi kromatid. So ini kita panggil sebagai kromatid kembar. Sudah cikgu explain tadi kan? Ini ialah kromatid kembar. Jadilah macam ni. Okey. So kromosom ini dikira sebagai satu kromosom ya. Ini dikira sebagai satu kromosom. So tengok profasa ni ada 1, 2, 3, 4. So ini ada 4 kromosom di sini. Adakah ini sel manusia? Ini bukan sel manusia. Kalau sel manusia mesti ada 46 kromosom di dalam
di dalam nukleus tu ya. So ini contoh sahaja ya. Okey, ini sel induk ada 4 kromosom. Okey, 1 2 3 4 dan setiap kromosom tu dia akan memendek dan menebal supaya dia jelas kelihatan. Kemudian setiap kromosom terdiri daripada kromatid kembar, 2 kromatid ataupun kromatid kembar yang bercantum pada sentroma. Sentroma pun cikgu sudah explain kan. Sentroma tu adalah bahagian tengah. Sentroma adalah bahagian tengah tu. Di sini. Sorry. Sentroma tu adalah bahagian tengah sini kan. Bahagian tengah situ. Okey. Kemudian, gentian gelendong mula terbentuk. Gentian gelendong ini. Ini adalah gentian gelendong yang dihasilkan daripada sentriol. Yang ini ialah sentriol. Dia akan menghasilkan gentian gelendong. Kemudian membran nukleus dan nukleolus akan terurai. Okey, boleh ya? Okey. Kemudian semasa metafasa ni macam mana kita mau kenal pasti itu adalah peringkat metafasa. Masa metafasa, semua kromosom ni dia akan berbaris di tengah-tengah sel. Okey? Kromosom akan tersusun di sata khatulistiwa. Kalau kamu tengok dia sudah berbaris di tengah-tengah sel, itu ialah metafasa. Itu tersusun, kromosom tersusun di sata khatulistiwa. Okey, kemudian gentian gelendong ni dia akan melekat pada sentroma. Okey, sentroma tu adalah bahagian tengah kromosom tu. Ni bahagian tengah ni kan? Bahagian tengah ni itu yang akan terikat, itu yang akan melekat pada gentian gelendong. Okey. Itu metafasa. Kemudian kita tengok anafasa. Okey, apa yang berlaku semasa anafasa? Kromatid kembar ni kromatid kembar kan? Ni kromatid kembar ni dia akan berpisah. Kenapa dia boleh berpisah? Sebab sentroma membahagi dua. Sentroma membahagi dua. Bahagian tengah sel ni, dia punya sentroma membahagi dua. Jadi, kromatid kembar tadi tu akan tertarik ke kutub yang bertentangan. Ini dengan ini tadi berpasangan kan? So, bila sentroma membahagi dua, satu kromatid tertarik ke kutub sebelah sini, satu ke kutub sebelah sini. Sama juga yang ini. Okey, lepas tu kita kena faham, boleh ya? So, apa yang berlaku semasa anafasa? Sentroma membahagi dua, kemudian kromatid kembar berpisah dan tertarik ke kutub yang bertentangan. Kromatid kembar berpisah dan tertarik ke kutub yang bertentangan. Boleh? Okey, boleh ya? Okey, lepas tu satu benda juga kita kena faham. Cikgu cakap ini tadi adalah kromosom ni sama ya. Kan dia bereplikasi, dia fotostat, dia sama. So, maksudnya ini yang pertama. Okey. Ini yang pertama, ini pasangannya. Okey? 1 dan 2 ni adalah exactly sama. Maklumat genetiknya sama. Okey? Yang ketiga dengan yang keempat pun sama. Yang kelima dengan yang keenam pun sama. Yang ketujuh dengan yang ke-8 ni pun sama. Okey, boleh ya? Okey, kemudian kita tengok telofasa. Okey, telofasa, apa yang berlaku? Kromatid akan sampai ke kutub yang bertentangan. Kromatid sampai ke kutub yang bertentangan. Kemudian membran nukleus dan nukleolus akan mula terbentuk. Okey, kalau kamu tengok di sini. Okey, ini ada berapa di dalam membran nukleus ni ada berapa kromosom? 1 2 3 4. Sini pun 1 2 3 4 kan? Okey. Kemudian semasa telofasa selepas membran nukleus terbentuk, sitoplasma ni akan membahagi ni. Sitoplasma ni akan membahagi dan akan terhasillah 2 sel anak. Okey. Yang ini adalah ini, yang ini adalah ini. So, bilangan kromosom di sini adalah 1, 2, 3, 4. Yang ini pun 1, 2, 3, 4. 4 kromosom. Ini ada 4 kromosom. Ini pun 4 kromosom. Dia sama dengan sel yang asal. 1, 2, 3, 4. Cuma di sini dia belum. Yang ini dia masih kromatid lagi kan. Dia belum lagi mereplikasi dan menduplikasi. Okay. So, selepas telofasa, 2 sel anak akan terbentuk. Dan bilangan kromosomnya adalah sama dengan sel induk. Dan maklumat genetiknya juga sama dengan sel induk. Cikgu ulang sekali lagi ya. Semasa telofasa ni,
kromatid kembar akan sampai ke kutub yang bertentangan, kemudian membran nukleus dan nukleolus akan terbentuk. Okey, kemudian sitoplasma akan membahagi. Bila sitoplasma akan membahagi, di sini putuslah ni. Jadilah dua sel anak. Dan dua sel anak ini, maklumat genetiknya adalah sama dengan sel induk. Dan bilangan kromosomnya juga adalah sama dengan sel induk. Ini kan tadi 1, 2, 3, 4. Ini pun 1, 2, 3, 4. Ini pun 4 kromosom. Ini pun 4 kromosom. Boleh? Boleh ya? So, untuk mitosis, cikgu ulang sekali lagi. Ada benda pertama kita kena tahu ada 4 peringkat, profasa, metafasa, anafasa dan telofasa ataupun PAKMAT. Kemudian semasa profasa, kromosom akan memendek dan menebal. Kemudian setiap kromosom itu akan terdiri daripada 2 kromatid yang bercantum pada sentroma. Ini kita panggil sebagai kromatid kembar. Kemudian gentian gelendong mula terbentuk. Membran nukleus dan nukleolus akan terurai. Kemudian metafasa, dia akan berbaris di tengah sel. Semua kromosom akan tersusun pada sata khatulistiwa. Gentian gelendong akan melekat pada sentroma. Apa itu sentroma? Sentroma adalah bahagian tengah ni ya. Bahagian tengah kromosom. Tempat bercantumnya 2 kromatid tu. Okey. Kemudian anafasa, kromatid beradik tadi akan tertarik ke kutub yang bertentangan. Ini tadi bercantum kan? Sekarang dia sentromanya membahagi 2 dan kromatid kembar akan tertarik ke kutub yang bertentangan. Okey, kalau cikgu tersebut kromatid beradik itu sama ya dengan kromatid kembar. So, silibus sebelum dia letak kromatid beradik. Sister kromatid. Okey, kemudian telofasa. Telofasa, kromatid tadi sampai di kutub yang bertentangan. Kemudian membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Sitoplasma akan membahagi 2 dan akhirnya membentuk 2 sel anak yang sama, exactly sama, macam photostat ya. Ni photostat. Sama, dua-dua sel ini sama di antara satu dengan yang lain dan dua-dua ni pun sama juga dengan sel induk. Bilangan kromosomnya sama, maklumat genetiknya pun sama. Boleh ya? Okey. Itu untuk mitosis.